Scoop bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Apa khabar semua? Selamat kembali ke Scoop bersama saya Fiza O. Malam ini kita akan cakap tentang fashion. Fashion dan industri seni ini saling memerlukan dan saling melengkapi. Soalannya adalah, adakah fashion ni membentuk artis tu atau artis tu yang menentukan fashion? Adakah humble fashion atau sebenarnya trendsetter? Itulah yang akan kita bincangkan dengan dua personaliti undangan kita malam ini. Jadi macam biasa, kalau you dah sedia, I dah sedia dah. Ayo kita mulakan Scoop bersama dengan saya, Fiza O. Untuk bincang tentang fashion dan industri hiburan, kita undang personaliti Endang Rahayu dan Izzat Ibrahim. Yes, slay. Oh, I love it. Wow. Hello. Suka dengan style awak berdua. Thank you. I excited sangat nak belajar dari the both of you, awak berdua, tentang fashion awak. Saya kenal Endang sebagai seorang pelakon dan Endang juga menyanyi. Endang ni serba boleh. Dia sangat serba boleh. Betul. Kalau Izzat, Saya. awak juga seorang yang juga serba boleh. Saya cuba. Janji kita cuba. Ya. Kita harus cuba apa yang kita boleh mampulah. Kita nak cakap pasal fashion Endang. Of course, malam ni tentang fashion. Ya, vavavum hari ni. Ya. Biasa je. Ni Dia biasa. macam- Ni biasa. Dia macam, oh, I am serious. Boom. Kasut dia orange. So macam hari ni kita keep it simple tapi kita kasih colour lah sikit. Jadi Yes. macam sinar-sinar kita macam Yeah. happy. I love it. Sebab dia kita macam tak, suka dia macam happy-kan diri. I simple tapi statement. Yes. Yes. Jadi kita macam pak. Dah. Kita tengok ni. Oh ya ke? Ada tengok. Oh, I love it. Saya ingat. Kenapa I tak pernah nampak ni? Ini waktu pesta perdana. Okey. Oh. Memang baju tu kita dah bayangkan nak besar, nak big and volume. Colour memang tak ada orang berani katanya, kata tim Endang, Yes. memang kau gila. Ah. Tapi Endang cakap aku nak colour yang orang nampak aku macam traffic light. Okey. Okay? Jadi tak menang tak apa, yang penting kalau aku menang. Dia macam dalam Met Gala gitu. Betul. Yes. Met Gala. Ni hari raya. Ni kan rambut. Raya tahun ni? Tak, ni raya tahun lepas. Tahun lepas? Saya. Endang, itu rambut betul awak? Itu rambut betul saya. Dan saya memang suka Tukar-tukar warna? colour-colour, tukar-tukar. Untuk raya warna ni Untuk raya. Dia macam I beraya Dia dengan macam biru. tak kisahlah. Kan? Kan? I don't even care. Yelah, tak apa. Because kalau baju tak menjanjikan, rambut menjanjikan. Kalau baju menjanjikan, rambut tak kisah, sak, ikat je. Bila awak pergi beraya macam gini, it was macam like, oh biru Diorang memang dah terbiasa dengan cara Endang yang macam, kau apa ni dek? Tak rambut, baju kau. Macam gitulah. Oh, mereka expect to be faham. surprised. Yes. Ya, macam gitu. Oh, kita ada gambar lagi. Oh, girl. Oh, ni saya suka. Saya sokong. Dia macam Ini- giving Ini Beyonce. simple. Ini simple. Yes. Ini adalah photoshoot bila ni? Ini dah ada dalam 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Tiga, Waktu COVID, 4 tahun. Yes. Kan? Waktu COVID. Apa-apa pun jua, my hair. Yes. Yes. Sebab tu. kita Lawa tukar. kalau rambut. Colour Bagus. rambut. Ni birthday. Birthday. Ni tengah santan. Birthday tak ada. Endang. Dia macam feeling macam dah habis makan. Macam, Padang tu kosong Mari kita makan Baring. kat situ. Ya. Ni kira birthday shot Birthday Untuk shot. kenangan Menuk ke langit. Yang ini? Ini dia sebenarnya ada kolaborasi antara satu fotografer yang actually DM Endang cakap boleh tak pakai you jadi model. So I macam model untuk apa? Dia cakap futuristic. So I macam okay wait let me call my team tanya futuristic apa nak macam mana makeup kita pakai simple tapi muka kita ni lah perbagaikan. So Tim inilah jadi Endang dia. adalah pereka fashion? Tak, Ina biasa je. Ina adalah manusia biasa yang berangan penuh untuk menjadi semuanya. Izzat, awak tak terlepas, okey? Gambar awak pula sekarang ni. Okay. Okey? Habislah Stand by saya. Izzat, stand by Izzat. Habis. Izzat. Dan ini adalah performance Izzat di Esplanade tahun betul. Tahun 2019. 19. Baju ni, awak mengenakan 2 layer baju. Betul. So dalam dia is sleeve yang pendek biasa dan outer layer dia is a see-through I can say sequin lah. Mesh lah, macam gitu lah. Mesh, betul, mesh. Betul, Dan awak betul. padankan dengan leopard. I be honest, awak tak terfikir untuk kenakan leopard dengan
glitter ataupun glitter dengan prints? Sebenarnya kan, ini saya punya one of my style yang saya agak-agak macam 50-50. Saya tak confident. Tapi macam, you know what, dah terbawa, dah terpakai, pakai je lah. Okey, seterusnya. Wow. Ini tahun 2000? Ni 2023. Orang rambut. tadi dengan orang sekarang ni lain. Ini kain? Seluar. Dia seluar. pants skirt eh. Okey, pants. okey. Macam mana awak berani untuk gunakan pants skirt tu? Macam awak macam like, it's cool. Kerana pada saya, fashion ni agak wide. So, kita harus be able to pull off anything. Dan saya memang dari dulu suka fashion kan. Saya macam, as you can see tadi, gambar-gambar yang lain, saya memang loud. Jadi saya harus maintain that personality kerana itu saya. Kan, ini adalah tahun 2000? 2000, saya tak ingat. 19 juga. Apakah style rambut ni? Rambut daripada Mulet? man bun dulu. Ni dia. This is Izzat. How I know you. Yes. Kita This is Izzat yang kita kenal. Izzat. Aku nervous tau time ni. Kenapa? Macam lah man bun ni kalau kena kecam ke, kena komen. Why bother? Habis. Memanglah. Tak kisah. Kan pertama kali. Ni my first single. Lagu apa? Lagu Tiada Gunanya. Oh, ya. My first single. Tahun 2018. 18. 17, 18, around there. Ya. So jadi pertama kali kan nak pam-pam Palbang kan. muka, wajah. Betul. Depan orang ramai. Nervous lah. Rambut dah macam gitu. Bercincin. Tapi I suka. Bayangkan dalam masa 3-4 gambar, kita nampak begitu drastik transformasi Izzat. Adakah memenatkan? Tak langsung. Kerana memang Izzat suka fashion, saya suka styling, saya suka different kinds of trends juga. Kita seolah canvas. Kita nak paint how we want people to see us. Jadi pada saya, it's through fashion lah. Kalau bukan rambut, fashion. Saya rasa dengan adanya social media, dulu kita boleh ulang-ulang baju. Kan? Sekarang ni macam you ulang baju, dia macam, I pernah nampak. Pernah tak orang tegur macam, Untuk Inang tak. Diorang hari-hari nampak Inang baju yang berbeza. Diorang tanya, beli baju kat mana? Wardrobe kau berapa besar? Ya. Habis lepas tu, macam mana kau boleh ada idea tukar-tukar baju macam gini? Macam mana nak jawab itulah. Betul. Macam dan it's soalan saya normal adalah, to me. It's normal. saya mewakili masyarakat tanya, berapa besar bilik Endang? Tak besar pun. Bilik saya biasa je. Wardrobe saya pun 2 je. Kalau Inang pakai baju, letaklah baju A, Inang dah pakai. Okey, dan lepas tu dah 3 bulan kemudian, kadang-kadang kita nak pakai balik lah kan? Ya. Tapi Inang tak pakai sama set. Inang akan mix and match dengan yang mungkin dah setahun tak pakai, 4 tahun tak pakai. Kadang ada baju yang dah lebih dari 10 tahun masih ada. Habis tiba-tiba ternampak macam, kesian tak pakai. Mari. Keluarlah. Mari kita pakai. Saya nak tanyakan sebenarnya awak tadi, apakah perspektif ibu ayah kan? Sebab kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita lah yang paling dia macam critical of our fashion atau benda yang kita buat. Dia macam, Sebab dia sendiri pun, kalau ibu Endang, dia nampak Endang keluar, ni baju bila kau beli, dek? Ni baru beli? Apa ni? Tak, ni baju dah lama beli, cuma belum keluar. Belum pakai Belum lagi. pakai. Lama beli, tapi lepas tu tak pakai-pakai. Masih macam kadang beli terkecil. Jadi macam kena motivate diri. Macam, Endang kau kena kuruskan lagi sikit, baru kau boleh pakai. Jadi lepas tu, kalau baju ni, alamak dia terbesar. Kalau kecil, pakai macam baju pinjam. Dia tak nampak oversize, tapi dia macam sembrono. Jadi yang tak suka, jadi tak apa, naikkan badan sikit, tak apa, nanti boleh. Pasal nak pakai baju punya pasal. So kita kena fit into baju yang ada. Bukan baju tu fit in kat I tau. I fit in kat baju tu. Adakah juga Izzat berubah saiz badan Izzat? Body change, right? Body change over time. Jadi kita harus sesuaikan badan kita dengan what we are currently wearing. Jadi kadang orang fikir, Izzat besar sangat ni. Ni macam seluar tidur je. But the thing is, kita tak boleh make them understand what's fashion to them in their eyes lah kan. Untuk kita fashion tu adalah dia bebas. Bebas. Jadi boleh pakai apa-apa. Janji confident, kau suka, kau selesa. Yes, betul. Dah. Betul. Dan awak sering kali katakan my team Endang. Siapakah tim awak? Berapa ramai? Tim saya ni Dia kira tu. dia 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 orang. Kalau big events seperti baju yang Pesta Perdana tu, saya akan bekerja sama dengan semua. Tapi kalau hari-hari biasa, kadang-kadang event-event kecil, saya ada 4 orang lah, termasuk saya 4 orang. Jadi 3 orang orang yang akan membantu saya. Dia akan menasihati dalam konsep nanti konten kita nak buat apa dengan bila kau dah siap, kau nak pergi ni konten tu. Yes, konten. Yang kedua, make up.
makeup akan Endang pilih Aura Zain. Aura Zain. Zain. Sebab Zain memang Kenal faham dengan apa Endang nak. Sebab Endang kadang-kadang telefon dia, okey nak high fashion okey nak basah-basah. Okey nanti dia, apa ni? Okey ni hari nak muka macam lekuk 7. Macam gitu. Lekuk Jadi 7? dia memang bahasa antara kita yang dia faham, dia akan buat reference dia sendiri. Lepas tu Ina tak akan tanya okey apa look dia, tak ada. Dia akan macam okey apa yang dah pernah keluar, apa yang ada, apa yang tak ada. Okey then we will find apa yang tak ada. So apa yang ada kita akan pakai and mix and matchkan dia. Wow, Tim. Nanti kita akan tanya kepada Izzat tentang Team Outbroad nanti. Dan kita akan scoop lagi banyak. Tapi sekarang ini kita akan take short break sebab seterusnya kita akan ada permainan ataupun game untuk cabar interpretasi fashion awak berdua. Jadi stylist dah. Jadi stylist, Jadi stylist. Akhirnya lah. Okey, boleh. Okey, Awak boleh. takkan orang lain. Stand by, kita stand by. Boleh. Orang ke bukan orang ke kita nanti tengok nanti ya. Kita nantikan selepas ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam Scoop bersama Fiza O. 8. Apakah jadi ni? 7. Nak cakap mak nak jumpa ni. Bu, adik nak jumpa dia lah, nak jadi kawan dia. Kita kembali ke Scoop bersama Fiza O dengan dua-dua orang buat fashion kita, Endang dan juga Izzat. Izzat dan juga Endang perlu untuk memilih baju-baju yang ada di rack belakang saya ni untuk awak lakukan interpretasi fashion awak tersendiri. Boleh. Jadi kita akan berikan masa sebanyak 90 saat sahaja. Kita mulakan dari sekarang. Okey. Baik. Nampaknya mereka tengah pilih baju-baju. Dia macam light Cuba. or should we go dark? Macam gitu kan? Macam mana? Menjadi. Macam campak je dulu boleh? Boleh macam stylist buat. Boleh. Kejap. Pilihan yang agak menarik. panicking tau. I suka dengan warna gabungan Endang sebenarnya. 30 saat. Ya, 30 saat. 30. Wow. Tak ada seluar lagi. Itulah, ni setengah minit yang agak lama ya. Boleh kot. Dah, sudah. 9, 8, Apakah jadi ni? 7, 6, 5, 4, 3, 2, kesian. Sempat, guys. Sempat. This is reality world, ya. Okey, standby gitu. Ini adalah namanya wardrobe malfunction. Yang boleh terjadi di acara-acara live. Kita lihat yang lebih sempurna. Okey, I suka dengan styling ni. Mungkin dapat Endang ceritakan kepada kami interpretasi fashion awak untuk mannequin Endang. Okey, sebenarnya Endang memang suka colour-colour yang quartz colour. Lepas tu Endang suka a little bit of macam ada pop-up colour. So Endang keluarkan dengan colour Love hijau. it. Ini macam colour-colour safe. Jadi nak pergi mana-mana so macam okey kalau panas buka. Lepas tu dia jadi another look. Lepas tu kalau sejuk dia pakai balik. Dia nampak macam formal sikit. Yeah. Formal tak formal dan akhirnya dia jadilah begini. Cantik, I suka. Kalau panas terselakkan. Okey, kita terus bertanya pada wardrobe malfunction. Memang dah lama memang kepakaran awak adalah untuk merosakkan baju. Okey, tak apa. Kita tengok what it could have been Dan kalau awak sudah saya pilih, kalau saya ada the body shape for it, I akan pilih dua-dua sekali. Dua-dua I suka pakai. Dua-dua gives me the androgynous fashion. Kita fair. Kita So, fair. 10 out of 10 out of 10. Dari saya, judge yang tak bertauliah. Love it. Okey, dah bersedia? Jom, kita kembali ke sofa. Sekarang dah kembali ke sofa sekarang ni. Dan kita nak scoop lagi banyak dari Izzat dan juga dari Endang. Dan ini adalah segmen kita panggil sebagai Scoop Kini, Scoop Kuno. Bagi Izzat, Saya. kita tahulah waktu kecil-kecil ni yang belikan baju adalah mak. Kadang-kadang ada hand-me-downs. Betul. Tapi kena pilih sebab awak ada 2 kakak. Betul, yes. Awak adalah satu-satunya anak lelaki. Betul. Adakah awak rasa terpengaruh dengan style mereka? Jadi awak buatkan fashion awak androgynous? Idea fashion ni saya ambil daripada kakak saya. Dia inspire saya to try on different clothes, jeans, t-shirts. Jadi dia menunjukkan saya gambar-gambar. Dia bila saya shopping dengan dia, dia tunjuk, Izzat cuba ni. Bestnya dia kakak. Cara komen-komen orang sekeliling anda tentang baju anda, adakah awak rasa mereka selalu memuji anda ataupun mempersoalkan
fashion Sanda? Kebanyakan reaksi penonton. Oh, okey. Penonton. Kau kan nampak? Nampak. Macam kadang-kadang saya kan atas pentas kan dekat. Sangat dekat. So jadi saya menyanyi gulang Janji lah, left and right. dia janji Dia macam lah. dia gini-gini. Habis dia gini-gini lagi. Macam like takkanlah nak dapat depan muka ya, aku faham, kan. faham. Agak-agak lah kan. Betul. Tapi yes. So saya dapat the body language and the facial expression. Dan saya kadang-kadang tak boleh simpan facial expression. People can tell kalau saya macam sedih ke marah. Tapi macam kita just brush it off lah. And orang nak saya portray as a very so I say a much more masculine person on stage untuk menarik certain demographic lah kan. Tapi pada saya tak kena mengena dengan saya punya pakaian. Kerana kalau mereka faham erti fashion, diorang tak akan persoalkan. Kadang-kadang all this kritik dengan komen comes from people yang tak faham fashion. Ya, jadi mereka tak faham yang that's a statement. Betul. Ya. Rasa wanita juga menghadapi hal yang sama. Contohnya dari segi makeup. Kan? Kita ada beberapa gambar Endang throwback. Sebab Endang memang merupakan child star dari kecil lagi kan. Tapi sekarang ni kita akan tengok. Oh. So cute. Apakah rancangan ni? Ini sebenarnya rancangan dari company UTV International. 97-96 gitulah. Tak ingat ni lama ni. Endang di tengah, di bawah sekali kan Endang? Di bawah sekali tengah, baju putih tu dengan overalls. Daripada dulu suka sangat overall. Yes. So dari waktu bengkel, Endang tak suka pakai dress. Endang paling tak suka kalau mak pakaikan dress, pakai gini dek, cantik tak nak. Nak pakai dengan boot, nak kena pakai macam ginilah. Jadi Endang akan keluar. Jadi dari kecil awak dah macam tentukan fashion awak sendiri. Macam something yang akan selesa dan boleh bergerak. Wow, klasik. Wow, sangat gambar ni memang beruntung klasik. bergambar. Klasik sangat. Legenda. Samsudin, arwahnya. Betul. Ni Dan waktu sebagai Hari Raya. lelaki atau budak lelaki sebelah arwahnya Samsudin. Itu adalah Idafi Tumari. Idafi ni sebenarnya salah satu Sahabat baik. Kenapa? Alah, tisu ke? Tisu. Alah. Kenapa dengan ya, betul. Saya sering digandingkan untuk bekerja dengan Idafi. Dan dia adalah salah satu orang yang selalu menjadi tulang belakang saya waktu bekerja. Sebab bila Endang buat event, Endang dipanggil untuk hosting semua kan. Endang tak pandai tau. Endang tak pandai nak susun kata. Endang tak pandai macam mana nak tarik crowd. Macam mana how a host can capture everybody, audience punya ni. So Endang banyak belajar dengan dia. So Endang tanya dia, ni sekarang kalau nak host macam mana nak berbual untuk bekerja dengan orang luar. Endang tak berani ambil event tu kalau Endang kena host dengan orang lain selain Idafi. Ini adalah salah satu sahabat yang Endang tak dapat beli di mana-mana. Dia. Adakah itu membuat Endang sangat emosi? Sebab persahabatan kita tu dari kecil. Sebenarnya dia adalah idola Endang. Endang masuk Mak Yoyo pasal Endang nampak dia kat TV. Endang cakap dengan Mak nak jumpa ni. Ibu, adik nak jumpa dia lah, nak jadi kawan dia. Kali lepas tu, jumpa. Ada program satu tu jumpa. Dia pakai baju lain sebenarnya. Tapi tiba-tiba kita tukar. Jadi dapat jadi partner dengan dia lah. Endang masih ingat lagi lagu Serampang Laut. Waktu tu hore-hore rancangan kanak-kanak. Dan itu adalah gambar Endang waktu Endang 12 tahun, waktu kecil. Dan bila Endang, of course, obviously bila kita, ramai yang kita saksikan rancangan kanak-kanak waktu kecil kan, kita akan rasa all these kids kan, budak dia kan, mereka ada kehidupan yang sangat-sangat happy. Ada kawan-kawan, boleh perform, popular kat sekolah kan. Tapi apakah sebenarnya cabaran Endang sebagai child star? Ada yang macam, ni lah artis. Tapi untuk Endang macam suka hati lah. Tak ganggu lah. Tak ganggu jiwa, tak ganggu perasaan Endang sebab kawan-kawan sekeliling Endang faham. Sebab Endang dengan diorang
kat sekolah sama je. Ya. Kita kat luar actually sama. Cuma perbezaan kita, orang kenal kita through TV. Betul. Kan? Orang Ya. tak dapat mendekati kita. Jadi orang tak kenal kita siapa. Ya. Jadi bila yang tahu tu faham. Ya. Dah cukup. Endang ada sejarah bila waktu Endang, waktu remaja tu, Endang memang suka try semua benda. Jadi bila Endang try sesuatu yang berbeza seperti jual nasi ayam di S11 Hague Road dulu. Ada satu hamba Allah cakap, dah tak laku ke berlakon kat TV sampai kena jual nasi ayam? Aku buat benda sebab aku nak belajar masak. Sebab tu kita kerja kedai masak. Ya. Macam gitu. Kenapa orang terperanjat artis yang juga ada kerja Betul. yang sampingan yang untuk pay bills, Betul. kan? Kerana kita harus ada side income. Ya. Jadi macam gitulah. Kadang-kadang orang, Izzat kau tak buat lagu lagi ke? Ha. As of now, tak lah. Saya ada fokus lain. I have more responsibilities now. Jadi kalau nak Dia buat lagu ni mahal tak, Izzat? mahal. Berapa puluh ribu? Tak boleh cakap lah. Okey, tak berapa apa. Tapi Dia mahal lah. mahal. Dia 4 digit lah. 4 digit, Memang 4 digit lah. Memang 4 digit. Jadi sebagai, kerana saya the only one working in the family. So like I said, saya punya tanggungjawab lagi banyak sekarang. Jadi nak fokus kepada membuat single, album ke apa, saya tak ada masa dan tenaga. Ya. Kerana saya pun bekerja malam kan. Sekarang tengah adulting Adulting, betul. Adulting phase dah start untuk saya. So awak kerja malam untuk Dah lama tampung. jugalah start. Jadi saya ada side income, saya pernah kerja retail. Saya buat waktu COVID retail. Lepas tu kerja di sekolah berenang untuk anak-anak. Oh. Lepas tu kerja retail balik. Aha. Dan so side income retail kadang-kadang side income is my performing my freelance sebagai penyanyi. Jadi orang tak faham yang kita tak boleh ada satu job sahaja. Itulah nama freelancer. Betul. Kan? Betul. Freelancer is you freelance any way you can untuk mencari rezeki. Jadi mungkin ada banyak insiden yang berlaku pada awak yang mungkin awak tak terfikir sekarang ini. Kita akan tanyakan, kita akan scoop lebih lagi bersama dengan Izzat dan juga dengan Endang sebentar nanti, dan juga kita ada lagi permainan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali dengan scoop bersama Fiza O. Saya ketawa je. Betul. Gitu je saya. Saya reaksi gitu je sekarang. Awak-awak juga yang vote. Ya. Takkan saya nak vote diri sendiri. Baiklah, kita mulakan sekarang ini segmen permainan. Okey, untuk game ni, apakah yang berlaku adalah kita akan tayangkan di skrin gambar-gambar aksesori yang kita maksudkan. Lepas tu awak tulis apakah nama aksesori tu awak rasa. Alamak. Dan awak diberikan 5 saat saja. Dah sedia? Baik, Okey. kita mulakan gambar yang pertama. Apakah namanya ni? 2, 1. Tengok jawapan anda, tunjuk kamera. Bucket hat is absolutely right. Topi hat. Topi, hat hat. tengok. Topi dan hat lah. Topi dan hat. Topi bahasa Marisa? Melayu. Okey. Hat dia- bahasa orang putih. Ya, I will say dia setengah markah. Okey, seterusnya. Alamak. Ina tahu ni. 2, 1. Salah ke? Okey, jawapannya ada doko. Cok Kongsan adalah sikit. Kita bagi je. Ya, walaupun kita jawapannya tetap doko ya. kasih. Tetap doko. Kau jangan padam. Tunjuk balik apa kau tulis. Dia kata sanggul. Kau tengok sanggul. Pada saya tu necklace. Ya. Gambar seterusnya. Yang ini. Apa ni? Apakah style rambut ini? Apa Ni rambut apa ni? Alamak. Rambut apa ni? Aku nak 3, letak 2, Tweety Bird pula. 1. Okey, dan Dah lah. Mohawk adalah betul. Saya Dia adalah 1 poin. 1 poin. Endang adalah Ada. niat tu ada. Niat dia ada, cara salah. Sebab- Okey. Okey. Sudah. Gambar seterusnya. Sudah. Okey. Sanggul adalah betul. Sanggul datang adalah lebih betul lagi. Wow. Ya, dia lebih betul. Terima kasih. Jadi markah siapa? Sombong. Markah siapa? Sombong. Okey, last sekali. Jom. Okey, Mas. Ah. Alamak. 5, 4, 3, Tak tahulah betul ke 2, tidak. 1. Okey, tengok
Alibaba Topia kau tengok. Tarbus adalah betul. Yeay. Kita dah ada markah keseluruhan. Okay. Izzat mendapat 2 markah. Endang mendapat 3 markah. Yeay! Terima kasih. Dan hadiahnya adalah memandangkan Endang menang, Izzat letakkan whiteboard tu di sini. Seterusnya kita akan masuk ke segmen yang diberi nama sebagai Scoop Jarang. Scoop jarang. Dia macam play on the word serkap jarang. Jadi apa yang akan lihat nanti adalah screenshot komen-komen secara online. Wow. Okey. Ya, tentang awak berdua. Kita akan mulakan dengan Izzat Ibrahim. Okey, first. Dia kata tak minatlah masa dia ada bonjol yang macam nenas ke atas kepala. Apa perasaan dia Rambut aku tu kan style nama dia. Itu kan rekaan fashion rambut. Itu hairstyle. Saya ketawa je. Betul. Gitu je saya. Saya pilih aksi gitu je sekarang. Ketawa je lah. Itulah kan masa dulu tu. Itulah pasal lah. Seterusnya. Asal dia nyanyi, suara dia macam menggigil atau bergegar-gegar di situ. Adakah itu memang style dia? Annoying sikit. Itu namanya vibrato. Itu kan style nyanyian. Saya kan R&B juga. Menggigil lah sikit. Janji bukan macam kambing. FYI, seperti kata Izzat, awak belajar muzik Saya. dari Laselle. Vokal ataupun dari segi alat muzik? Vokal. Saya. Jadi memang anda belajar teknik nyanyian di Laselle waktu tu, kan? Dan ini adalah style Izzat menyanyi. Betul. Bergegar ke? Cuba sikit. Pasti pula dengar bergegar tu. Serangkap satu bulan. Ternyata kau masih belum sedia bersama. Telah terbukti segala tiada gunanya. Okey, dia memang tak faham yang tu. Vibrato nama dia. Ya. Okey, ada lagi ni. Dia ni punya baju-baju kau tak ada kilat-kilat atau labuci segala memang tak sah. Dah macam kilau aku tengok. Okey. So pertama kali saya kat TV kan, Singapura Live, saya pakai kimono yang sequin tu. Ya. Itulah saya ada dengar orang penonton cakap, macam kilau. Saya macam like, okeylah. Janji saya ada label, orang ingat apa saya pakai, Saya nak memang nak leave an impression. Kalau bukan dari segi rambut saya leave an impression on my outfits. Jadi dapatlah sangkut. Ya. Dapatlah taktik tu nama dia. Betul. Dan M. Kilau punya identiti yang sangat kuat dan diingati sampai sekarang ini. Betul. Dan kalau M. Kilau diingati 50 tahun selepas kerjaya beliau, I will say that's a win. Yes, it's a Right? win. It's a win. Pada saya it's a win, to be honest. So, terima kasih Izzat. Sama-sama. Berkongsi dengan saya. Lawak, Ya. Saya habis subtle tau. Ya. Habis lah. Ya. Endang Rahayu. Dalam Mak Yoyo, dia talented kan. Sekarang ni, neither here nor there. Okey. I mesti dengar macam ni. So untuk Endang, Endang akan post apa yang Endang nak mereka di luar sana tahu. Okay? Other than that, Endang just keep it to myself. Yes. Tak perlu nak post selalu sebab kita semua masing-masing ada komitmen masing-masing dan supaya tak merimaskan keadaan sebab Endang bukan seorang yang kau mesti perhatikan aku. Tidak. You di tahap in your age yang you tak kisah, you tak minta validation. Betul. Yeah. You macam, it's okay, I be success in my own way. Correct. Yeah. Next. Ini kes vote diri sendiri ke apa? Macam mana boleh calon personality popular? So waktu Endang dapat pencalonan tu pun Endang tanya, personality part mana? Adakah appearance Endang? Adakah orang kenal Endang through TV? Atau adakah bila orang nampak Endang di luar? Itu personality Endang di luar dan di TV tu dua perbezaan. Perbezaan dia nampak. Jadi Endang dalam hati siapa yang calon? Pasal itu is awak-awak juga yang vote. Takkan saya nak vote diri sendiri. Kadang-kadang mereka ni mungkin diorang tak tahu macam mana nak approach Endang di luar. Diorang akan komen, letak komen. And pastikan Endang jawab. Ada yang masih ada that respect untuk DM dan cakap macam gini. Tapi kalau orang yang bahasa mungkin memang ada tersakit hati ke apa. Kita tak tahu kita tak tahu hati manusia ni seperti apa. Mungkin di luar dia macam
I'm your best friend kan. Tapi di sebaliknya macam I will do anything to bring you down. Macam tu. Gitu. Adakah orang respon ke awak buat bodoh aja? Tak, saya buat bodoh sebab ini adalah orang-orang yang kurang kasih sayang saya rasa. Tapi tak apa, menumpang kasih di situ. It's okay, ada 10 orang yang like. 10 nak dibandingkan orang yang ramai-ramai. Vote. Endang dapat duduk atas hot seat personality kot 3 tahun. I'm sorry girl. Seat, Okey, seterusnya. Main apa-apa watak pun Main apa tak watak menggelitis rimas, tak payah nak over sangat. Apakah watak-watak yang telah pun Endang pikul dalam drama-drama sebelum ini? Yang paling ikonik Indah Rasa Adu Bibitku. Adu Bibitku. Endang berlakon Apa sebagai... yang menggelitis itu Adu Bibitku? favourite. Kan? Favourite. Ya, Okay. Saya suka. itu adalah watak Endang sebagai seorang pembantu rumah. Saya. Okey, Yes. lagi? Lepas tu, okey mungkin orang akan nampak cara Endang berbual kat luar. Pasal Endang memang macam ni. Endang very open. Endang tak ada macam nak control. Tak, saya artis. Lambat ada. lagi Lambat. Jadi untuk kita untuk saya, kawan-kawan saya, Izzat yang kita pun Kenal baru juga sangat. kenal kat luar, cara Endang berbual pun Betul. Sama. sama. Kita just berbual, kita adalah kita. Kita tak mungkin jadi orang lain. Dan kalau menggelitis tu mata pandangan awak, saya tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab orang-orang sekeliling, keluarga Endang pun tahu kita bergurau kasar, kita bercakap antara satu sama lain pun dengan cara kita suka bertepuk tampar. Ya. Itu Betul. cara kita. Ya. Tapi untuk menggelitis, Miang, Panas kau ni Endang. Okey, sini. Dah, it's too hot. Dah lah. Come, sit down. Too hot. itu je. Come. Dah turun, silakan. Sit down. Down. Masih. Hari ni down. Minum air sikit. Minum air. Dah lah, Minum air sikit. cool down. Minum air. And that's the beauty tentang juga digital media. Di Yes. kala orang-orang yang mungkin tak menyokong, lebih ramai lagi yang sebenarnya Memerhatikan. yang baik dengan kita. Dan apa yang orang tak tahu adalah bila you terpampang di media, you akan terbuka pada komen-komen yang sangat menggurus hati. So, itu adalah perkara yang kita nak berdepan dan kita perlu berdepan dan kita kadang-kadang ni kita perlukan support system untuk kita luahkan dan mereka faham dengan kita sangat. Yes. Dan kita akan scoop lagi dalam lepas ni. You all get ready, okay? Wow. Because you gotta Kita let it macam go. kena grill je hari ni. Okay? Tadi macam dah terlepas, tapi sekarang ada dalam lagi. Dalam lagi. Sebab tadi I nampak, dia macam, I am going to spill the tea. Okey, lepas ni jangan ke mana-mana. Kita kembali dengan Scoop bersama Fiza O. So, saya selalu nasihat, apa-apa yang awak nak pakai tu, just give it a shot. Jadi Indah macam Tak apa boleh. nak pakai, apa nak pakai. Ya. Semua pakai nampak macam buruk. Jadi Indah macam okay lah, keep it simple. Kita dah sampai ke segmen terakhir untuk Scoop bersama Fiza O. Inilah segmen kita panggil sebagai Scoop Dalam. Apa kata kalau malam ni kita ada sedikit break sebab kita ada kejutan untuk Endang dan juga untuk Izzat. Sebab kita ada seseorang yang pernah bekerja dengan awak berdua. Siapa? Siapa? Ini dia, surprise! Azli Samad! Azli, dipersilakan Azli. Ini baru betul mereka fashion. Okey, Azni ni, FYI untuk para penonton yang of course dah kenal Azamdin ataupun yang belum kenal lagi, Azni ni adalah the OG stylist. Beliau menangi berbagai anugerah termasuklah di horse apa? Golden Horse. Golden Horse International, you guys. Dan beliau telah pun style untuk pelbagai rancangan-rancangan. Rancangan live show, entertainment, biggest shows lah kira-kan. Dan saya rasa ramai antara kita yang pernah distylekan oleh Aziz Samdin. You sekarang ni pernah bekerja dengan Endang dan Izzat. Untuk acara apa, Azli? Untuk Izzat, saya rasa itu adalah dia sebagai tetamu undangan penyanyi. Rancangan Sabotage The Last. Yang paling, Sabotage. Yang paling recent dan terbaru lah. Ya. Endang? Dan Endang juga Surya punya anniversary show, if I'm not wrong. Surya Actually banyak juga. Banyak jugalah. Tapi yang paling... bekerjasama dengan Abang Azim. Tapi yelah dari dulu. Ya. Dulu uncle. Bila dah besar sikit abang. Yes. Macam tu.
Dia macam umur menurun tau dia. Dia Waktu uncle Endang tu abang. kecil, macam uncle I want this, Yes. uncle I want that. Kali bila Endang besar, still here. Bang. Tiba Kira. bang. Bang. Jadi macam Dia sebenarnya dari dulu dia dah berbagai sebenarnya. Sebelum kita nak tanyakan tentang the energy dan bagaimana yang apakah style mereka selalu mereka inginkan baju pakai mereka hari ini. What happened ke? I like. Macam mana ni? What happened? Macam mana? Kerana hari ini adalah dia mengenali ataupun dia tahu rancangan ini akan mengorek perihal dia. Jadi dia datang, clean. Tetapi tetap sepatu dia. Ya, macam Right? boom. Yes, itu saja. Hari ini itu je. Clean. clean. Kerana Bersih. untuk memberitahu ataupun share, Aha. mengongsi perihal diri dia, cerita dia, fashion dia. So, just come clean. Let the story speak. Oh. Ya. Tengok Azni. Kalau bagi Izzat pula awak tengok. Izzat, he's just that lah. Dia dah memang gitu. Dengan rambut dia sekarang ni. Tapi saya suka dulu waktu rambut dia yang that man bun. See? Ya, itu satu macam Statement. Statement, yes. Kerana dari segi energy dia, this is him. Ya, betul. Ya, dia go all out. Kerana mungkin dari segi dalam dia banyak yang dia sembunyikan. Ya. Jadi dari situ dengan apa yang dia memakainya, hope it will cover whatever yang ada di dalam dia. Baik, kita akan lihat beberapa fashion rambut Endang pula. Ada. Ada. Wow. Yeah. Wow. Yes. Berani. Aku suka this hair colour. Ni baju hari raya yang dah lama. Endang sleeveless kan dia. Jadi dia jadilah macam Saloma. Pasal this is tribute to Saloma. Okay. Something like that. So kita Kena buatlah. Ini sebenarnya kerja rekaan 2 orang. Yang kononnya tiba-tiba kita duduk. Kita kopi-kopi sebenarnya. Apa look kita tak pernah buat untuk kau. Kau nak tak buat look macam ni? Nak look macam mana? Kita try lah something different. So bila datang tu, jadilah rambut macam gini. Pasal rambut Ina sikit. Sejujurnya sikit. So dia tolak semua ke tepi. Jadi belakang tu kosong. Kosong. Yeah. Kan ambil gambar depan. Bukan dekat belakang. Ni untuk gambar saja. Kalau keluar memang tak. Belakang tu nak kena macam cover. Tak ada gambar back view Okey. Tak ada. Seterusnya. Oh, this is latest one. nice. This is I the suka, latest suka. one. Yeah. Azni? Suka sekali. Oh, cute. Ni kita just Macam trying beach to girl. play with colours. Uh-uh. So Ina cakap dengan Zain, nak tak buat colour-colour fun colours? Nak bawa Cantik. baju ni. So keluarlah idea donut tu. Marilah kita buat. Pada saya, apa yang awak ingin pakaikan, beranikan sajalah. Mereka pemikiran adalah nanti orang kata apa. Ya, selalunya. Selalunya begitu. Ya. Ya. Tetapi bila mereka mendapat macam a chance to put on yang something cantik, dia say, wah cantik juga barulah kadang-kadang mereka akan bermula untuk Lebih yakin lagi. Ya. Macam gitu. It's always about giving that chance. Terima kasih banyak-banyak Azni memberi kita keyakinan untuk awak wear what you love. Terima kasih Azni bersama kami untuk Scoop dan thank you. Terima kasih Azni. No worries. Terima kasih. Sekejap je lagi kita akan rumuskan Scoop dalam-dalam ni. Dan tadi kita cakap tentang pengalaman Endang mungkin pakai baju yang edgy dan ada setengah wanita tu macam mereka nak have a very pretty look, macam okay, look macam gini orang semua akan terima. Endang tak suka benda yang terlalu safe. Endang rasa mengambil risiko tu adalah satu cabaran untuk Endang belajar dan tahu apa akan terjadi seterusnya. Adakah awak rasa Endang awak lebih berani lagi untuk berfashion sekarang ini ataupun lebih edgy lagi? Bila dulu anda kalau Kurang keyakinan ya, diri. keyakinan diri. Betul. Sebab dulu bentuk badan Endang tu macam comel lah kan. Comel waktu sekolah. Jadi Comel macam mana? Comel besar. Endang besar. You pernah besar? Pernah besar. Endang pernah seberat 68 kilo. Awak 68 kilo waktu sekolah menengah. Menengah. Ketinggian Endang? Pendek. Endang pendek je. Endang 156, 157. Okey. Okey. Jadi untuk berat badan yang sebegitu dan macam bila pakai baju semua macam nampak straight je lah. Badan tu pun tak ada bentuk badan. Jadi Endang macam Tak boleh. Apa nak pakai. Semua pakai nampak macam buruk. Jadi Endang macam okay lah, keep it simple. T-shirt, jeans, biasa. Kita kasut Converse, kasut Vans gitu kan. Tapi bila Endang rasa
Endang dah mula keyakinan diri tu datang semula jadi bila Endang dipanggil untuk event-event kat luar. Lepas tu Endang mula bekerja sebagai penyanyi waktu malam. Jadi Endang belajar tahu macam mana nak pakai macam mana orang ni boleh pergi tempat ni pakai macam gini. Tak rimas ke dia? Jadi Endang fikir terus Endang rasa macam sekarang ni kau taklah segemuk dulu. Kenapa kau risaukan apa yang nak dipakaikan nanti? Just be myself. I just be myself. Yes. Yeah. Apakah mungkin Izzat cakap tentang pada yang generasi muda yang terpengaruh dengan keterampilan anda? Ada tak macam people reach out to you, you know what? Pernah. Love your fashion. Macam how do you do it? Betul. Ada. So kira kan macam mereka tanya like, Izzat, I nampak you kat TV. Lawa your sequin kimono, where to buy? Macam boleh ke saya pakai? So saya selalu nasihat, apa-apa yang awak nak pakai tu, just give it a shot. You know, if it doesn't work out, kita cari trend yang lain atau style yang lain. Kalau you need my help, saya boleh tolong. You know, saya macam my DMs are open for people to macam like ask for advice. Oh, that's nice. Betul. Okay. Like, Izzat, ni baju masih jual tak? Baju ni okey tak? Like lawas je copy style, aku boleh screenshot tak? Boleh. You know, that kind of thing. Jadi banyaklah DM awak terima begitu? Tak banyak lah, ada jugalah. Ada juga. Jadi macam pada saya, okay. Another thing that saya rasa I'm doing something right. Yeah. You know, I want to inspire people to get out of their comfort zone. Like, there's banyak lagi rekaan fashion di sana yang kita boleh ambil dan Cedok. Betul, dan kita cedok. dapatkan inspirasi. Jangan Lepas tu fit into kita satu interpret. kotak. You know, be outside the box. Love it. Jadi, I pasti the both of you, berdua telah pun melalui perjalanan yang di mana anda ada support system yang sangat kuat. Awak ada orang-orang yang faham sangat isi hati awak. Bila awak cakap, I sedih gini, they understand. Atau awak tunjuk ni je, orang tahu dah perasaan awak dah. Yes. Kan? Maka itulah kita sampai ke ruangan dedikasi skop. Ini adalah kad untuk awak tulis nama orang yang terus terlintas di fikiran awak. Dan apakah message untuk mereka? Mungkin ucapan maaf ke, terima kasih ke, penghargaan ke, teguran pada awak. So, ini adalah untuk Endang. Ya, maka untuk Izzat satu dan juga Endang. Dan ini adalah kotak untuk Izzat. Kita berikan awak masa untuk mula menulis. Dan lepas awak menulis tu, kita akan ajak anda berdua untuk bacakan apakah message yang awak tulis di dedikasi skop malam ini. Okey, pada bersedia kita mulakan dengan Izzat. Izzat, Okey. pada siapa kau tunjukkan dedikasi skop ni? Saya ingin dedicate saya punya surat kepada Hairul Anwar sebenarnya. Hairul Anwar? Yes, saya sentiasa inspired dengan Hairul Anwar. Okey. You know, dari segi muzik dan segi production dan segi seni Singapura lah. You know, so kepada Hairul sentiasa beri inspirasi dan jangan putus asa dengan segala cabaran this world has to offer to you. Dan here's to a stronger persahabatan. Oh, so sweet. Oh, so sweet. Yes. Dan Hairul sebenarnya adalah memang antara mereka yang Betul. sangat bekerja keras. Betul. Endang. Okey. Jap, Tak, sabar. tak. Tunggu. Okey. Saya standby dulu. Okey. Saya memang Gini. macam Saya ginilah. gini je, saya Tak, gini tak, je. Yang Saya orang faham. yang orang tak kenal saya memang macam ginilah. Tak, saya faham. Sebenarnya perkataan terima kasih tu bermakna sangat bagi saya. Jadi memang tak ada orang lain yang terlintas dalam fikiran saya kalau untuk ucapkan terima kasih adalah kepada ibu dan bapa saya yang sentiasa menyokong apa sahaja yang saya inginkan, baik segi kerja, kejaya dan pergaulan saya. Okey, tak semua orang tua yang faham, tapi Endang mungkin Endang tak tahu macam nak cakap terima kasih kat diorang. So this is the time Endang nak cakap terima kasih banyak-banyak. Mungkin kalau tanpa doa mereka, Endang pun tak tahu batasan Endang mungkin. Tapi kerana mereka juga, kerana doa dan restu mereka, inilah Endang. Dan apa orang nampak Endang adalah Endang dan Endang tak mungkin jadi orang lain. Itu je. Terima kasih Ibu, Baba, I love you. Oh. Wow, I rasa you sangat bertuah, Endang.
sangat bertuah. Thank you. Terima kasih Endang dan saya pasti mereka sangat berterima kasih dengan ucapan awak yang really heartfelt. Kadang-kadang ni kita memang appreciate tapi kita tak cakap. Kita terima segan nak kasih. cakap. Segan Yes. Tak cakap I love you, tak Betul, cakap betul. thank you pun tak cakap. Betul. Kan? Yes. Thank you tu sangat mudah tapi macam Tapi dia sangat mahal untuk Endang. Sangat mahal. Terima Ya. kasih tu ya. Betul. terlalu mahal untuk Endang. Oh, dan inilah dedikasi Scoop yang selalunya membuat orang akan tersentuh sebab you dapat verbalize, you dapat mengekspresikan melalui tulisan ucapan penghargaan you pada mereka yang you sangat-sangat hargai. So thank you so much pada Endang dan juga pada Izzat untuk berkongsi perjalanan tentang fashion awak dalam industri seni. Semoga awak akan terus mengekspresikan dan menentukan fashion awak dalam industri seni dan terima kasih sekali lagi Endang dan Izzat Ibrahim. Thank you. Jangan lupa untuk terus juga menonton semua episod-episod bagi Scoop bersama Fiza.